Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah pelajar, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita sejarah tingkatan 2 bab 3 iaitu sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Baiklah, kita pergi kepada apakah itu sosial budaya. Sosial budaya merupakan cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat di mana diamalkan mengikut kesesuaian situasi dan juga kreativiti kerajaan masing-masing. Sosial budaya ini sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Kita akan belajar dalam topik ini 4 perkara iaitu bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina dan juga struktur sosial. Pertama, kita pergi dulu kepada bahasa dan tulisan. Bahasa dan tulisan ini ialah berlaku disebabkan oleh perkembangan bahasa ni berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan di mana sifat keterbukaan masyarakat telah membolehkan sistem tulisan dan bahasa berkembang. Dalam bahasa dan tulisan ini, setiap negara ataupun kerajaan ini mempunyai bahasa yang tersendiri seperti Funan menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan orang Hu dan juga menggunakan tulisan orang India. Champa guna bahasa Melayu Champa dan juga Sanskrit. Tulisannya ialah Pallava dan Champa kuno. Majapahit bahasa Jawa kuno dan tulisannya ialah Kawi dan Pegon. Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu, tulisan Pallava. Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan Khmer dan juga tulisannya ialah tulisan Pallava dan Khmer. Manakala Kedah Tua merupakan menggunakan bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava. Okey, kita tengok ya bagaimana tulisan Pallava tu bentuknya. Kalau awak tengok macam tulisan Tamil dan juga Thailand sikit-sikit. Kemudian tengok tulisan Kawi pun masih lagi seperti unsur-unsur India, tapi Pegon lebih kepada macam nampak tulisan Arab lah. Baiklah, kita terus sahaja kepada peranan bahasa dan tulisan. Bahasa tulisan ini berperanan sebagai alat komunikasi untuk menyimpan rekod dan juga menjadi sumber rujukan. Okay, dalam persuratan pula, persuratan ini berkembang apabila sistem tulisan telah diperkenalkan dan menunjukkan bukti intelektual masyarakat kerajaan alam Melayu di mana bukti-bukti ini telah ditemukan dalam bentuk batu bersurat. Jadi dalam persuratan kita ada batu bersurat, manuskrip dan juga inskripsi di mana batu bersurat ini merupakan sesuatu yang ditulis di atas batu. Manuskrip ialah naskah buku yang mula dibuat dalam bentuk tulisan tangan, manakala inskripsi merupakan sesuatu yang ditulis atau diukir pada sesuatu seperti tugu, duit shilling dan juga dinding. Okay, kita tengok ya persuratan di Funan. Kita jumpa batu bersurat terawal di alam Melayu pada abad kedua. Di Champa terdapat batu bersurat di Kautara pada 192 Masihi dan di sini kita dapat 209 batu bersurat dan juga terdapat manuskrip pada abad ke-13. Majapahit terdapat batu bersurat terowulan dan juga terdapat 1358 manuskrip dan juga dia ada Nagara Ketagama. Sriwijaya terdapat batu bersurat, Karang Berahi, Palas Pasemah dan juga yang menceritakan tentang taat setia kepada raja. Kemudian kita ada kerajaan Angkor yang telah ada batu bersurat Sidok Kok Tom iaitu pemerintahan Jayavarman II. Terdapat juga inskripsi pada dinding candi dan juga yang melambangkan keagamaan dan juga pemerintahan. Bagi keadaan Kedah Tua pula, kita dapat lihat batu bersurat di Bukit Coras dan Bukit Mariam. Terdapat juga inskripsi dan pada pinggan, kepinggan emas, okey. Dan juga terdapat juga doa dan amalan Buddha. Okey, cuba tengok gambar tu. Yang pertama tu ialah Palas Pasemah dan yang sebelah kanan tu merupakan inskripsi pada candi. Okay, seterusnya kita pergi kepada bukti persuratan yang mempunyai pengaruh India dan juga Islam. Okay, kita tengok epik sastra India di mana di sini kita dapat contoh epik dan sastra India yang mempengaruhi persuratan alam Melayu seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Jataka. Karya-karya ini telah disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu.
Kemudian kita ada bentuk sastra Islam pula yang mempengaruhi persuratan ala Melayu seperti bentuknya syair, gurindam, cerita rakyat dan juga nazam. Kisah kehidupan Nabi seperti Nabi Sulaiman dan juga Nabi Muhammad ditulis dalam bahasa Melayu. Dan terdapat juga contoh hikayat-hikayat seperti hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat dan juga hikayat Nabi Yusuf. Seterusnya kita pergi kepada seni bina, di mana seni bina ini merupakan satu bentuk atau seni yang binaannya mempunyai fungsi tertentu. Kecemerlangan masyarakat kerajaan Melayu ni dapat dilihat melalui hasil seni binanya dan terdapat seperti seni bina candi, keperkapalan dan juga sistem pengairan. Okay, kita tengok dulu ya seni bina di Funan. Kita ada perkapalan yang boleh masuk kapal tu 700 orang ataupun 1000 tan barang. Kemudian kita ada sistem pengairan dan juga candi. Di Champa kita ada candi seperti kompleks candi di Lembah Misun dan juga kompleks candi di Lembah Dang Duan. Sriwijaya pula kita ada candi Muara Takus dan juga perkapalan iaitu pusat binaan kapal. Kemudian di Angkor ada pengairan seperti bere, perkapalan iaitu untuk aktiviti perdagangan dan juga candi Angkor Wat. Kemudian di Majapahit kita ada candi tikus dan candi ceta dan binaan lain seperti pintu gerbang laluan raja. Kemudian di Kedah Tua kita ada candi Lembah Bujang dan juga arca Hindu-Buddha. Manakala di Gangga Negara ada patung Buddha Gangsa. Okey. Ini adalah gambar seni bina. Yang kecil tu adalah candi tikus, kemudian yang tinggi tu ialah candi Muara Takus. Kemudian yang bare berada di sebelah kanan nampak air tu dan juga candi Angkor Wat. Okay. Kemudian kita pergi pada struktur sosial di mana masyarakat kerajaan alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama, terbahagi pada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah. Kemudian kita ada kelas bawahan dikenali sebagai golongan di perintah, atas pemerintah, bawah di perintah. Tadi kita tengok struktur sosial ada raja, bangsawan, rakyat merdeka dan hamba. Raja, bangsawan merupakan golongan pemerintah, manakala rakyat merdeka dan juga hamba merupakan golongan di perintah. Jadi raja ni statusnya tinggi, raja dan juga kerabat diraja berada di kawasan inilah, berada di puncak. Kemudian bangsawan kita ada mereka ni berperanan untuk mendukung sistem pentadbiran pembesar, terdiri pada ilmuwan dan juga golongan agama. Kemudian kita ada rakyat merdeka yang di mana mereka perlu taat setia dan menjana ekonomi seperti pekerja istana, askar, petani dan juga peternak. Manakala hamba kita ada tawanan perang seperti hamba berhutang dan juga hamba yang menjadi sukarela. Itu sahaja sejarah tingkatan 3, sejarah tingkatan 2 bab 3. Semoga ilmu yang saya berikan dapat dimanfaatkan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.